Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak sambung tentang graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Ini merupakan subtopik bagi bab 6 iaitu 6.2. Baiklah, graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, apa yang penting bagi bahagian ini? Yang pertama, ciri-ciri graf fungsi trigonometri itu. Okey. Ingat lagi, trigonometri kita ada sin, cos and juga tan, right? Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita nak lihat apabila sesuatu pemalar itu berubah, bagaimanakah perubahan yang akan berlaku pada graf fungsi trigonometri. Baik, kita lihat kepada graf basic terlebih dahulu, right? Okey, tengok graf sin. Okey, graf sin ni, okey, senang nak cakap, teacher katakan dia macam bentuk S. Okey, dia bentuk S. Okey, cara nak menulis, kita akan tulis dengan Y sama dengan sin X. Okey. Bagaimana untuk melukis graf fungsi trigonometri bagi sin? Alright. Cuba perhatikan graf yang teacher paparkan di skrin ni. Okey, lihat ya. Okey, ia bermula dengan kosong darjah. Okey, kosong darjah. Pada 90 darjah, titik maksimum ataupun nilai maksimumnya ialah 1. Okey. Dan pada kedudukan 180 darjah, dia turun kepada kosong balik. Alright. Dan dia turun, okey, pada 270 darjah menjadi nilai minimum negatif 1 dan pada nilai 360 darjah dia kembali kepada kosong. So di sini kita boleh lihat lebih kurang bentuk S. Okey, kerana itu dia dimulakan dengan kosong darjah iaitu kosong titik dan berakhir dengan 360 darjah kosong titik untuk melengkapkan satu tempoh. Ini bagi sin. Okey. Kita lihat cos pula. Okey. Cos bentuk macam bentuk mangkuk. Lihat macam bentuk mangkuk. Okey, bagaimana cara nak menulis? Kita akan tulis Y sama dengan cos X. Okey. Y sama dengan cos X. Okey, kalau sin tadi kita mula dengan kosong, maka untuk cos kita mula dengan 1. Okey, kita mula dengan 1. Alright. So bagaimana bentuk yang kita akan buat ialah, okey, dia bermula dengan nilai maksimum atau titik maksimum dia 1, kemudian pada 90 darjah menjadi kosong dan pada 180 darjah menjadi nilai minimum negatif 1. Kemudian naik semula pada 270 darjah kepada kosong dan 360 darjah kepada nilai maksimum 1. So kalau kita lihat betul-betul macam bentuk mangkuk. Alright? Jadi daripada kosong darjah ke 360 darjah dalam keadaan Y sama dengan cos X, ini merupakan satu tempoh lengkap untuk satu kitaran. Alright, baiklah. Untuk graf fungsi trigonometri bagi tangent atau tan, dia berbentuk asimptot. Asimptot ni maksudnya dia begini ya. Okey, maknanya nilai maksimum tidak ada, infinity. Begitu juga dengan nilai minimum juga tidak ada. Okey, dia infinity. So, satu kitaran lengkap dia, kalau kita lihat dekat sini, okey, satu kitaran lengkap ialah 180 darjah. Dia macam ni.
Okey, tapi kalau kita perhatikan walaupun dia bermula dekat kosong dengan kosong darjah, apabila dia naik maka dia tidak mencapai 90 darjah. Dia cuma melalui hampir-hampir garisan 90 darjah tetapi tidak menyentuh 90 darjah. Alright? Nilai minimum dan nilai maksimum dia adalah infinity dan satu tempoh kitaran lengkapnya adalah 180 darjah. Kita nak masuk bahagian yang kedua iaitu apakah kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Okey, sebelum tu kita kena kenal dulu bagaimana nak menulis persamaan bagi setiap graf fungsi trigonometri. Okey, kita mulakan dengan graf sin. So kalau nak tulis graf sin, kita akan tulis y sama dengan a sin b x campur c. Alright? Ini adalah cara menulis yang betul. Okay. So, A di sini merujuk kepada amplitude. Amplitude ni apa? Amplitude inilah yang menunjukkan nilai maksimum dan nilai minimum dalam graf trigonometri. Dan BX. Okay, B ini adalah tempoh. Dia merujuk kepada satu kitaran lengkap. Macam sin tadi, kita lihat satu kitaran lengkap ialah apabila dia memenuhi huruf X dengan lengkap tadi dalam tempoh 360 darjah. Okey, pitasan Y. Kat mana Y? C. Pitasan Y bagi sin adalah di kosong. Okey, kita lihat balik semula. Okay, lihat dikatakan di sini adalah amplitude. Maka di sini kita lihat daripada titik kosong, okey, kosong kepada 1 ini adalah amplitude. Dia pergi ke atas maka ini adalah nilai maksimum. Dan lihat di bahagian sini pula. Okey, kita lihat dia turun ke bawah ke negatif 1. Maka turun ke bawah ini ni, yang negatif 1 ni kita panggil nilai minimum. Okay. So, jadi itu adalah amplitude. Amplitude maksudnya dia boleh tinggi, dia boleh rendah. Kalau tempoh, kita lihat ini tempoh bagi satu kitaran lengkap 360 darjah. So, tempoh ini dia boleh menjadi pendek, dia boleh menjadi panjang. Pendek tu maksudnya kurang dari 360 darjah. Panjang itu bermaksud dia lebih daripada 360 darjah bagi satu kitaran lengkap. Okey. Bagaimana pula dengan C? Okey, kalau C dekat sini kita lihat dia memintas dekat kosong. Okey, kalau kita ubah C tadi ataupun pitasan Y jadi 1, maka dia akan naik. Graf ni, keseluruhan graf akan naik dan bermula dekat 1. Begitu juga kalau kita turunkan. Jangan risau, teacher akan tunjuk perubahan tu apabila kita sama-sama membuat graf trigonometri nanti. Okay? Okay. Sekarang teacher nak tunjukkan bagaimana bentuk graf sin terlebih dahulu. Okay, ini graf basic. Okay, Y sama dengan sin X. Okay, ini merupakan graf basic. Okay, lihat warna hijau ni kan, ini graf basic. Okay. Sekejap ya. Teacher akan fokuskan dan teacher akan tarik dekat 1. Okay, teacher nak kita tengok betul-betul. Okay, ni yang kita tengok tu lah kosong. Okay, kosong. Naik tadi ni dekat 90, turun 180, turun lagi 270 dan lengkap 360. Okey. Cuba lihat kalau teacher ubah. Okey, yang ini di mana kita tahu bahawa A dia dalam kedudukan 1, B pun 1 dan C kosong. Okey. Lihat kalau kita ubah ya, Y
sama dengan, okey, tadi kita tahu dia dalam kedudukan 1. So, teacher nak letak 2. 2 sin X. Okey. 2 sin X. Lihat, sekarang kita dapati warna biru merupakan apabila apabila pemala A teacher ubah daripada 1 kepada 2. So, kamu lihat amplitude juga menaik. Okay, amplitude naik daripada 1 jadi 2 nilai maksimum. Begitu juga nilai minimum turun daripada -1 kepada -2. Walau bagaimanapun, kamu lihat tempoh masih tidak berubah. Dan juga pitasan C ataupun C tadi, pitasan Y atau C tadi pun tidak berubah. Cuma amplitude sahaja yang berubah. Maksudnya tinggi dan rendah sahaja yang berubah. Okey. Lihat apabila teacher mengubah B pula. Okey, bila teacher mengubah B. Okey. A teacher tak ubah, so teacher ubah B. Sin 2X. Okey. Lihat, warna merah, sin 2X. Dekat sini, kalau kamu lihat warna merah, amplitude tidak berubah jadi 1 dan untuk nilai maksimum dan juga amplitude bagi nilai minimum juga tidak berubah, masih lagi -1, tetapi tempoh sudah berubah. Tadi satu kitaran lengkap S ni sampai dekat 6. Perasan tak? Nampak ni 6 dekat warna hijau ni. Ni 1 warna hijau. 1 kitaran lengkap. Tetapi apabila kita menambah atau menukar B tadi dari 1 kepada 2, kita lihat tempoh menjadi semakin pendek. Ataupun dalam 360 darjah ada 2 kitaran. Ada 2 kitaran lengkap. So, ni 1. Okay, dan ini 2. Nampak? Right. Now, teacher ubah C. So, Y sama dengan sin X tambah 1. Okay. Teacher ubah C. So, C daripada kosong tadi, teacher letak 1. So, kamu boleh lihat, okay. Kamu boleh lihat, okay, perubahan dia daripada kosong, graf itu. Lihat graf hijau, okay. Graf hijau dan graf orange ni adalah sama pattern dia. Cuma bila teacher ubahkan pitasan C tadi kepada 1, dia naik secara selari. Lihat. Okay. So maksudnya kalau kita lihat dekat sini untuk memendekkan tempoh maka kita akan mengubah B, alright? Untuk meninggikan atau merendahkan amplitude kita akan mengubah A. Untuk meninggikan graf atau merendahkan graf kita akan mengubah pitasan Y. Okey, baiklah kita pergi ke graf yang kedua iaitu Y sama dengan A cos BX campur C. Okey, kalau kita lihat perbezaan antara cara menulis persamaan graf fungsi trigonometri bagi sin dan bagi cos, cuma nama di sini yang kita ubah. Kedudukan A, B dan C adalah sama. Okey, baiklah. Mari kita lihat bagaimana sekiranya pemala A, B dan B dan C diubah. Alright. Sama dengan cos X. Okey. Kita lihat dekat sini. Alright. Kita lihat. Okey, dia bermula dengan nilai maksimum 1. Kemudian pada titik 180 darjah dia akan jadi
nilai minimum -1 dan naik semula pada kosong iaitu di 270 darjah dan nilai maksimum 1 pada 360 darjah. Maksudnya ini merupakan satu kitaran lengkap. Okey, lihat ya dekat titik ni. Okey. Lihat kalau teacher ubah A dari 1 kepada 2. Okey. Y sama dengan 2 cos X. Alright. Tengok. Bila teacher mengubah jadi 2, dia sama macam sin tadi, dia naik. Nilai minimum dan maksimum berubah. Okey. Ataupun boleh kita katakan amplitude dia telah berubah dari 1 kepada 2 bagi nilai maksimum dan daripada -1 kepada -2 bagi nilai minimum. Cuba lihat. Tetapi tempoh kitaran masih sama. Okey, masih sama. Alright? Lihat cos 2x dia berwarna kelabu. Okey. Lihat bagi amplitude tidak berubah tetapi tempoh untuk satu kitaran lengkap berubah. Maksudnya tempoh menjadi semakin pendek. Sebab kalau kamu lihat dekat tempoh yang sama 360 darjah ada 2 mangkuk kat sini. So maksudnya daripada jadual yang asal yang basic cos tadi tu, okey, dia 360 darjah untuk satu kitaran. Okey, sekejap saya tunjuk. Ni. Okey, yang ni warna biru pula. Warna orange ni kan. So, tapi bila kita mengubah tempoh, maka dalam satu kitaran lengkap dia ada 2 kitaran. So maksudnya itu kalau kita menambah B. Okey. Mari kita lihat kalau kita menambah C dan mengubah C tapi tidak tak mengubah A dan B. Okey, Y. Okey. Mari kita lihat yang ini pula. Okey, apabila teacher mengubah C tadi, okey, kita lihat daripada 1 nilai maksimum, daripada pitasan Y dia 1, pada asalnya macam ni, betul? So, dia akan naik. Dia akan naik kepada 2. Kenapa 2? Sebab ni, 1, 2. So, dia akan ada nilai maksimum baru iaitu 3 dan kemudian kita follow je lah. Kalau -1 tadi naik 2 tapak. 1, 2. So, jadi 1 nilai minimum. Okey, maknanya graf tu dia naik. Okey, dia naik. So, cuba kita tengok tadi semula. Okey, maksudnya apabila kita mengubah C, maka dia sama juga keadaannya macam graf fungsi sin tadi. Dengan cos sama, dia naik ataupun turun. Okey, kalau kita buat rendah tu dia akan turun lah. Contoh teacher buat rendah. Okey, Y cos X nak campur. So, tolak 1. See? Bila tolak 1, maknanya 1 tolak 1 kosong. So, lah kita lihat nampak dia pergi ke bawah. Maknanya kalau tolak, mana menurun dia jadi ke bawah. Maka kalau kita tambah dia akan naik ke atas. Kita akan pergi kepada graf fungsi trigonometri yang terakhir iaitu untuk tangent. Okey, untuk tan kita sedia maklum bahawa bentuknya adalah berbentuk asymptot. Samaannya masih ditulis seperti y sama dengan a tan bx campur c. So, kita buat y sama dengan tan x, alright. So, lihat kita tengok sini, alright. Kita lihat satu kitaran lengkap. So, satu kitaran lengkap yang penuh ialah 180 lah yang ini. Okay. So, kita ubah A. Y sama dengan 2 tan X. tan X tadi kan. Bila kita ubah nilai amplitude tu kepada 2, still tidak juga memberi apa-apa nilai minimum dan nilai maksimum. Sebab tu kita katakan nilai amplitude tadi walaupun diberi dalam soalan, maka dia tetap tidak akan memberi kita jawapan berapa nilai maksimum dan nilai minimum bagi graf fungsi tangent.
Okey, dia cuma akan mengubah bentuk graf itu daripada ke belakang ni dia move ke depan sedikit. Nampak? Semuanya dia move ke depan. Yang bawah dia akan move ke belakang. Macam ni. Lihat perbezaan antara graf berwarna hijau dan graf berwarna merah. Okey, kita lihat bila kita mengubah B pula, right? Y sama dengan tan 2x. Okey. Lihat. Apabila kita mengubah tempoh menjadi kita tambah dia lagi menjadi 2. So kita lihat bahawa kitaran dalam satu kitaran 180 tu dia akan complete 2 kali. Ni 1, 2. Okey. So maknanya kita kena 1, 2. So maksudnya dalam tempoh 180 akan ada lagi 2. Maksudnya makin lagi kerap lah dia punya kitaran tu untuk berulang. Okey, mari kita lihat untuk Y pula. C. Sama dengan tan X campur 2. Okey. Okey, lihat. Bila kita tambah pitasan Y jadi 2, mula tadi pitasan Y adalah kosong. Bila kita tambah 2, maka dia akan bergerak 2 tapak macam ni. Okey, maka di sinilah dia akan akan bersilang dekat dengan koordinat 2. Jadi lepas tu baru dia memenuhi, dia penuh kan. Okey, maksud kalau kamu lihat ni kan ni 2. Okey, 1. Benda yang sama, cuma dia akan jadi lebih tinggi. Dia naik, okey. Dia akan naik satu unit. Alright. So maksudnya 180 bahagi dengan 3, maka satu kitaran lengkap adalah 60 darjah. Alright. So teacher harap kamu boleh bezakan sekarang. Okey, apabila ini merupakan graf graf fungsi tangent yang mempunyai tempoh kitaran 180 darjah bagi satu satu putaran lengkap, satu kitaran lengkap. So ini apabila teacher mengubah amplitude, okey. Bila kita mengubah amplitude, amplitude tetap tidak memberi nilai maksimum dan minimum, tetapi dia hanya akan lebih meninggikan lagi graf tersebut, di mana kitaran pun masih tidak berubah. Okey, apabila kita mengubah kitaran, okey. Kalau lihat pada kitaran ni tadi, okey, kita lihat kitaran yang lengkap tadi 180, tapi bila kita tambah jadi 2, kita akan buat 180 bahagi 2 jadi 90 darjah. Bermaksud satu kitaran lengkap adalah 90 darjah, maka dalam tempoh 180 darjah ada 2 kitaran lengkap. Itu maksud dia, okey. Dan kita lihat apabila kita mengubah C pula. Okey, bila kita mengubah C, kita tambah 2, maka pitasan Y itu adalah di 2 lah. Tidak jadi pada peringkat awal tadi dekat kosong. So jadi tempoh kitaran masih lagi 180, cuma dia memintas pada titik 2. Alright? Okey. Itu sahaja dari teacher untuk bahagian ini. Terima kasih.